Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk sesi kali ini kita akan masuk kepada standard kandungan yang ketiga dalam bab 8 iaitu 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey. So kamu rujuk muka surat 240 buku teks kamu. Okey, now cikgu akan terangkan berkaitan dengan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon dahulu. Okay, kemudian kita akan masuk kepada membezakan tiga jenis sinaran mengayon dalam rebutan radioaktif. Okay, kemudiannya kita akan pergi kepada contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar, iaitu sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Dan yang terakhir kita nak lihat kepada cara mengurus risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi dan buatan manusia. Okey, baik. Kita pergi dulu yang pertama iaitu memerihalkan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey. So apa dia sinaran mengayon dan apa dia sinaran tidak mengayon? Okey. Okey, sinaran mengayon. Okey. Adalah sinaran yang melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Okey. So, cikgu ulang sekali. Okay, apabila suatu sinaran, contohnya sinaran radioaktif, melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif, itu kita sebut dia sebagai sinaran mengayon. Okey, sinaran mengayon. Okey, kemudian kalau kamu tengok kat sini, ada zarah alfa. Okey, zarah alfa. Kemudian dia melalui molekul udara dan kemudian kalau kamu tengok kat sini wujudnya cas negatif dan juga cas positif ataupun ion positif dan ion negatif, dan menyebabkan udara di sekitarnya mengayon. Dan kalau kamu tengok kat sini dia juga menyebabkan zarah alfa tersebut kehilangan tenaga. Okey, so ini kita kata sebagai sinaran mengayon. Okey, sinaran mengayon. Okey, kemudian kita lihat kepada sinaran tidak mengayon. Okey, sinaran tidak mengayon ni lawan kepada sinaran mengayon. Okey, kalau tadi kita tengok sinaran mengayon menghasilkan ion positif dan ion negatif. Untuk sinaran tidak mengayon, dia tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif ini. Okey, so mudah saja kamu nak faham. Okey, kemudian kita lihat rajah 8.9. Okey, contoh sinaran yang mengayon dan sinaran yang tidak mengayon. Okey, untuk sinaran mengayon kita ada sinaran ultra ungu. Yang kedua kita ada sinaran X dan kita ada yang ketiga sinaran gamma. So ini adalah senarai sinaran yang mengayon. Okey. So untuk sinaran tidak mengayon kita ada yang pertama sinaran inframerah. Okey, kemudian kita ada cahaya tampak. Okey, ataupun cahaya nampak. So cahaya nampak ni cahaya putih ni lah. Okey, cahaya daripada matahari tu. Okey, kemudian kita ada yang ketiga gelombang mikro. Yang keempat, gelombang radio. Dan yang kelima, gelombang berfrekuensi sangat rendah. Okay. So, ini adalah contoh sinaran tidak mengayon. Okay. Baik. Seterusnya, kita nak masuk kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu membezakan tiga jenis sinaran mengayon dalam rebutan radioaktif. Okay. So, muka surat 241. Okay, so ini adalah tiga jenis sinaran radioaktif yang termasuk dalam kumpulan sinaran mengayon. Okay, tiga jenis sinaran radioaktif yang termasuk dalam sinaran mengayon. Okay, so dalam sinaran radioaktif ini ada tiga sinaran pula, iaitu yang pertama sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okay, so kita nak bezakan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif ini melalui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciri-ciri. Okey. So yang pertama sifat semula jadi tiga sinar tersebut. Kemudian kita nak tengok cas zarah, kuasa pengayonan, kuasa penembusan
pemesongan oleh medan elektrik dan pemesongan oleh medan magnet. Okey, so kita lihat dulu yang pertama, sifat semula jadi bagi tiga jenis sinaran ini. Okey, yang pertama, sinar alfa dia merupakan nukleus helium. Okey, so kalau orang tanya apa dia sinar alfa? So sinar alfa adalah nukleus helium. Okey, kemudian sinar beta pula adalah elektron yang berhalaju tinggi dan sinar gamma adalah gelombang elektromagnet. Okey. Kemudian sifat yang kedua iaitu cas zarah. Okey, alfa bercas positif. Okey. Kemudian beta bercas negatif. Manakala sinar gamma neutral. Okey, kemudian kuasa pengayunan. Okey, untuk sinar alfa kuasa pengayunannya paling tinggi. Sinar gamma kuasa pengayunannya paling rendah, manakala sinar beta sederhana. Okey, kemudian kita lihat kuasa penembusan. Okey, kuasa penembusan sinar alfa, kamu tengok susunan dia alfa, beta, gamma. So sinar alfa kuasa penembusannya paling lemah. Okey, paling lemah maksudnya apa? Dia boleh dihentikan oleh sehelai kertas. Okey. Sebab tu cikgu kata tadi sinar alfa kuasa penembusan dia paling rendah. Dia tak boleh tembus pun sehelai kertas. Okey, kemudian sinar beta kuasa penembusannya dihentikan oleh aluminium. Okey, bila cikgu kata dihentikan maksudnya tak boleh tembus lah. Okey, so sinar beta tak boleh tembus aluminium tapi dia boleh tembus kertas. Okey, kemudian kita ada sinar gamma. Okey, ini adalah sinar gamma. So sinar gamma paling kuat, boleh tembus kertas, boleh tembus aluminium, tapi dia tak boleh tembus plumbum. Okey, tak boleh tembus plumbum. Okey, so sinar gamma kuasa penembusannya paling tinggi. Okey, seterusnya pemesongan oleh medan elektrik. Okey, so medan elektrik ada terminal negatif. Okey, so ini adalah terminal negatif. Okey, manakala ini adalah terminal positif ataupun plat positif. Plat positif. Tadi kita tahu dah. Okey, di atas tadi kita dah tahu cas bagi zarah alfa positif, zarah beta negatif, manakala sinar gamma neutral. Okey, jadi sinar-sinar ini bergerak berlawanan cas. Okey, alfa casnya adalah positif, maka dia akan tertarik ke plat negatif. Okey, beta casnya negatif, maka dia akan tertarik ke plat positif, dan gamma neutral, maka kalau kamu tengok ni dia bergerak lurus, tidak terpesong sama ada negatif ataupun positif. Okey, sebab apa? Gamma ini neutral. Okey, sama juga pemesongan oleh medan magnet. Alfa cas dia positif. Okey, cas dia positif. Kemudian kita untuk medan magnet sama juga, dia ada medan positif dan juga medan negatif. Okey, so alfa dia akan tertarik ke terminal negatif ataupun medan magnet negatif. Okey, manakala beta akan terpesong ke plat positif sebab dia bercas negatif. Okey, manakala gamma bergerak lurus tiada pesongan sebab dia tidak bercas. Okey. Right. Seterusnya kita lihat standard pembelajaran yang ketiga. Okey, standard pembelajaran yang ketiga iaitu menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar iaitu sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Okey, so kita nak tengok contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Terbahagi kepada dua, semula jadi dan juga buatan manusia. Okey, so sumber sinaran mengayon yang semula jadi, contohnya sinaran kosmik yang pertama. Okey, so sinaran kosmik ini adalah sumber sinaran mengayon yang ada ataupun yang wujud secara semula jadi. Yang kedua adalah sinaran latar belakang. Okey, sekejap lagi kita tengok apa dia sinaran latar belakang. Okey, kemudian sumber sinaran mengayon buatan manusia. Okey, contohnya yang pertama kemalangan nuklear. Biasanya berlaku ni di loji nuklear lah.
Okay, yang kedua, ujian nuklear. Dan yang ketiga, penggunaan radioisotop untuk perubatan. Okay, penggunaan radioisotop untuk perubatan. Okay, baik, kita tengok contoh dulu. Yang pertama, penerangan untuk sinaran kosmik. Okay, so sinaran kosmik ini adalah sumber semula jadi. Okay, sumber semula jadi. So, apa dia sinaran kosmik? Sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria ataupun dari galaksi yang lain. Okay, oleh sebab itu sinaran kosmik juga dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Okay, so ingat sinaran kosmik ini daripada luar sistem suria. Okay, luar sistem suria. Okay, seterusnya sinaran latar belakang. So, apa dia sinaran latar belakang? Sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengayon dalam alam sekitar. Okey, dihasilkan daripada pelbagai sumber termasuklah sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Okey, apa contoh dia? Yang pertama sinaran kosmik. Okey, keradioaktifan daripada daripada bahan radioaktif semula jadi. Sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan ujian nuklear dan juga radioisotop daripada kegunaan perubatan. Okey, seterusnya kita lihat unit pengukuran dos sinaran latar belakang. Okey, sinaran mengayon yang diserap ke dalam badan manusia akan merosakkan sel badan. Oleh itu, kesan biologi daripada sinaran mengayon terhadap badan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Okey, 1 dos Sb adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Okey, unit pengukuran dos sinaran latar belakang yang lazim digunakan ialah microsievert per jam. Okey, so Sb tu adalah sievert. Okey, microsievert per jam iaitu unit pengukuran sinar latar belakang. Okey. So ini adalah kalau kamu tengok tadi ni gambar foto 8.2. Ini adalah pengukuran sinar latar belakang dengan menggunakan satu alat yang kita sebut dia sebagai pembilang giga. Okey. So kalau kita tengok sini nilai dia tak berapa jelas lah. Okey, di kebun bunga nilai dia adalah lebih daripada di kawasan sekolah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat dos sinar latar belakang yang selamat dalam kehidupan seharian. Okey. So di sekeliling kita ada terlalu banyak sinaran latar belakang. Okey. Dos sinaran latar belakang atau sinaran mengayon yang kurang daripada 0.2 microsievert per jam ialah aras normal ataupun aras selamat. Okey. So ini adalah aras sinaran mengayon yang selamat yang terdedah kepada manusia. Okey. Berdasarkan gambar foto 8.2, kebun bunga dan kawasan sekolah merupakan kawasan yang selamat kerana kedua-dua kawasan ini mempunyai dos sinar latar belakang yang kurang daripada 0.2 microsievert per jam. Okey, microsievert per jam. Dalam kehidupan seharian, anggaran dos sinaran mengayon daripada pelbagai sumber adalah seperti yang ditunjukkan dalam 8.11. So kalau kita tengok kat sini, yang selamat adalah kurang daripada 0.2 microsievert per jam. Okay, so ini adalah dos yang selamat. So kalau kita tengok kat sini, beberapa anggaran. Contoh angkasa lepas 0.35 milisievert per tahun. Okay, so ini adalah sinar latar belakang yang kita tak sedar yang memang wujud lah. Okay, kemudian TV ataupun komputer sinaran mengayon dia adalah 0.01 milisievert. Okey, milisievert. Yang sihat untuk kita adalah negatif ni kan negatif, kurang. Okey, kurang daripada 0.2 microsievert. Okey, sangat kecil nilai ni sebenarnya negatif 0.02 microsievert per jam.
Yang ini nilainya tinggi dah ni. Millisievert. Milli dengan micro, milli tu lagi besar. Micro tu lagi kecil. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, gambar sinar foto sinar X 5.5 millisievert per ujian. Setiap ujian tu 5.5, so tinggi. Itu nilai sinar mengayon dia. Rokok 55 millisievert per batang. Setiap batang tu tinggi sangat nilai sinaran radioaktif dia. Ni pun tinggi. Yang ini altitude sinaran kosmik. Tinggi juga. Yang ni pun masih tinggi. Okey, so ini tinggi juga, milli. Okey, micro, milli versus micro. Ini nilai yang lagi kecil. So, sinaran yang selamat untuk badan kita lebih kecil daripada 0. Tadi dia beritahu 0.2. 0.2 micro SV per jam. Okey. So kamu bayangkan kalau kita berada lama di hadapan TV. So kita dah mendedahkan diri kita kepada sinaran mengayon yang sangat tinggi lah. Okey. So kamu tengok kat sini. Setahun makanan. Yang ni setahun lah. Rendahlah setahun. Okey. Okey, seterusnya kita tengok risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi. Okey. Sumber dos sinaran mengayon yang diterima. Yang pertama, sinaran latar belakang. Tindakan yang perlu diambil, gunakan alat pelindung yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan filem anti ultra ungu, payung anti ultra ungu dan sebagainya. Contoh lah ni. Contoh, sekarang ada banyak kacamata yang disediakan, yang dijual dengan lapisan filem anti ultra ungu, okey, untuk menjaga penglihatan kita lah. Okey, kemudian mengambil gambar foto sinar X. Okey, pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi doktor. Tak boleh sesuka hati. Okey, doktor yang tentukan berapa sinar X yang dapat didedahkan kepada seorang individu. Kemudian televisyen. Okey, jangan tengok TV terlalu dekat. Okay, sebab kita tahu TV tu ada sinar mengayon dia yang tersendiri. Okay, jadi apa yang kita kena buat? Tonton sekurang-kurangnya 2 meter. Paling dekat 2 meter. Okay, seterusnya makanan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Jangan makan makanan yang dihasilkan daripada kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Dan akhir sekali, sinaran kosmik. Waktu bekerja, seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. Okey, ni juruterbang berada di kawasan yang tinggi. Bila dia lagi jauh daripada permukaan bumi, maksudnya dia lagi dekat dengan sinaran kosmik. Okey, jadi ada had waktu yang ditetapkan kepada juruterbang untuk dia bertugas. Okey. Okey, so itu berkaitan dengan dengan topik 8.3. Okey, 8.3. So cikgu harap penjelasan cikgu mudah kamu faham, dan sekiranya ada soalan boleh tanya. Okey, itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.